Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya untuk menjawab satu tuduhan yang dibuat oleh budak Himpunan Perikatan Nasional ni, iaitu Setiausaha Badan Perhubungan PN Selangor juga, Afif Bahardin, yang telah pun membuat satu tuduhan terhadap Pakatan Harapan dengan mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa PH bersikap zalim dan juga hipokrit sebab pihak polis telah pun menyiasat Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan menggunakan Seksyen 124 Kanun Kesiasaan, yang mana juga dia merujuk kepada laporan siasatan terhadap Tun Dr. Mahathir atas dakwaan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Yang mana di sini juga Afif berkata tindakan polis itu satu ugutan dan menunjukkan sikap tidak hormat kepada seorang negarawan yang lebih tua. Di sini juga dia berkata ia berulang kali dikutuk oleh pimpinan Pakatan Harapan selama ini kerana ketika mereka jadi pembangkang, sekarang mereka selepas berkuasa, nada mereka berbeza. Dan juga Afif pernah juga telah pun berpaling tadah daripada PKL dan menyertai Bersatu selepas langkah Sheraton. Afif ni tak payah cakap banyak lah ya. Saya malas nak ulas sangat dengan isu dia nak katakan PH hipokrit, PS zalim terhadap Tun ni. Tun ni adalah lebih zalim terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana kita tahu bahawa Tun selepas dipecat, bukan saja dipecat, cuba untuk dimasukkan ke penjara dan akhirnya sampai mata lebam. Akhirnya bawa tilam usung sana sini, cas lain yang dicas. Apa yang kita lihat di sini, siapa yang zalim, siapa yang hipokrit, Habib kena tahu. Jadi Habib tak perlu nak komen. Habib belum layak untuk nak komen juga. Kerana Habib sendiri adalah katak yang apabila langkah Sheraton dia berpaling tadah kepada PKR. Jadi budak Habib ni semua rakyat di negara ni dah tahu. Sekarang ni tiba-tiba menjadi Setiausaha Badan Perhubungan PN Selangor. Kalau berani ni nanti bertanding lah. Jadi kita rakyat juga nak tahu. Tun sendiri kita tengok hari ini dia menceritakan proklamasi untuk orang Melayu. Sebelum ini Tun mengatakan orang Melayu malas. Kenapa Tun tak bantu? 22 tahun Tun berada dalam kerajaan. 22 bulan Tun berada dalam kerajaan. Apa ayat yang kita dengar? Melayu malas. Kenapa waktu itu dia tidak kata bagi pertolongan kepada orang Melayu miskin? Kenapa nak menjaga kroni-kroni? Jadi Habib ni nak membuat komen siapa dia berkenaan dengan isu ini. Jika Habib rasa dah besar sangat kepala nak mengkritik PH, Habib ni hanya budak kecil saja yang sedang menumpang mencari makan dalam Perikatan Nasional kerana dia tidak ada parti lain. Dia nak masuk UMNO, UMNO tak terima, nak masuk PKR, PKR tak terima, nak masuk DAP langsung lah, masuk apalah parti semua tak boleh. Tinggal dia ada lagi sekarang ni Parti Bersatu. Ni budak baru dalam politik, ada keuntungan politik, maka dia melompat sana melompat sini. Dia ikut tu abang long dia, Azmin Ali. Jadi tak payah dia nak mengkomen banyak-banyak dalam isu ini kerana saya rasa kalau beliau mengatakan pihak polis tidak betul, yang mana di sini dia katakan merujuk kepada laporan siasatan terhadap Dr. Mahathir atas dakwaan aktiviti memudaratkan demokrasi. Afif ya, dia berkata tindakan polis itu satu ugutan dan menunjukkan sikap tidak hormat kepada seorang negarawan yang lebih tua. Afif kamu sekarang sudah mengatakan pihak polis juga saya harap pihak polis buat siasatan terhadap Habib ni. Kalau dia ada harta, saya SPRM juga siasat nih budak Habib nih. Ini geng-geng yang mungkin mendapat dana-dana politik, sebab itu mulut mereka cerupal sekarang nih. Jadi dia menuduh penjawat awam, menuduh pihak polis, mengatakan ini satu ugutan. Dalam negara kita ini kita mempunyai undang-undang. Walaupun dia negarawan, walaupun sesiapa pun, mereka tidak boleh kebal dengan undang-undang. Kalau macam ini, senang. Tun sesuka hati mengeluarkan kenyataan, akhirnya bukan akan menguntungkan negara. Satu kenyataan daripada seorang negarawan, jika dia tidak tepat, jika dia tidak mengeluarkan satu kenyataan bernas, apa yang ruginya? Negara luar akan melihat politik negara kita ini. Seorang negarawan seperti Tun ini dikeluarkan satu kenyataan yang akhirnya membuat satu perkara yang memudaratkan seluruh negara, melibatkan ekonominya, melibatkan politiknya. Akhirnya kembali kepada rakyat, rakyat yang rugi. Yang si Habib ni dia dapat banyak manfaat. Dia sekarang ni nak mencerita, menyokong seolah-olah tindakan Tun itu betul. Tun lah perosak negara ini. Orang seperti Habib inilah penderhaka kepada negara.
Patutnya orang seperti Habib ini patut ditahan oleh pihak polis karena dia menyusahkan orang. Kalau kita macam ni, pemimpin kita, negarawan kita mengeluarkan kenyataan salah, kita nak biarkan begitu saja. Tak boleh. Ini negara hukum, negara udah undang-undang. Jadi jangan Habib sesuka hati. Habib ni tak tahu. Duduk-duduk jadi doktor, jadi orang gila macam ni. Jadi dia keluar kenyataan. Dia kira dia saja yang ada sekolah, dia saja yang ada akal. Dia ingat apa? Jadi siapapun yang melakukan kesalahan perlu disiasat. Tun pun hanya disiasat, bukan mata tun lebam. Ada mata tun lebam kena tumbuk. Tun disiasat pun duduk baik-baik, tak ada masalah pun. Benar disiasat kenyataan dia itu perlu. Kalau tidak sesuka hati. Tu Presiden PAS pun perlu disiasat. Keluar kenyataan berbau perkauman dan agama yang begitu tajam. Tun hari ini bermain dengan sentimen perkauman. Memain dengan sentimen agama. Mereka bermain dengan begitu tajam sekali. Kalau kita biar perkara ini, demokrasi akan hilang. Jadi jangan cerita demokrasi berparlimen. Sebab itu dulu, orang-orang ini takut dengan RUU anti lompat parti yang telah pun diluluskan. Pemimpin-pemimpin seperti Tun, seperti Tan Sri Midi Yassin, seperti Tan Sri Abdul Diawang, inilah manusia-manusia yang takut dengan RUU anti lompat parti. Kerana mereka tahu, kalau tanpa RUU anti lompat parti beralasankan bahawa berparlimen demokrasi, maka kesempatan itu, ruang-ruang yang ada kosong terbuka itu digunakan oleh mereka untuk menjadikan negara ini tidak demokrasi sebenarnya. Apa yang mereka buat? Dengan memecah belahkan mandat rakyat itu semula. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ingat itu mandat rakyat. Siapa yang kata mandat rakyat macam itu? Mandat rakyat menjatuhkan Barisan Nasional waktu itu, pimpinan Datuk Seri Najib, atas alasan yang rakyat lihat bahawa waktu itu terlalu banyak keborosan, ketirisan, salah guna kuasa, rasuah berleluasa dan sebagainya, maka rakyat nak jatuhkan dan cuba untuk memperbaiki. Benda yang telah pun rakyat bagi mandatnya adalah 5 tahun. 5 tahun perjanjiannya Tun sendiri juga telah mengingkari. Tun telah pun banyak melakukan kezaliman dalam berpolitik. Membunuh kerjaya politik kawan-kawannya, menindas kawan-kawannya, yang mana kita lihat, pergi berlutut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah dapat kuasa. Apa dia buat? Langgar perjanjian. Langgar perjanjian. Apakah ini satu perkara yang baik? Tidak. Naik Tan Sri Muhyiddin Yassin menyusahkan rakyat. Nak tubuh kerajaan Melayu Islam. Konon-kononnya. Akhirnya, terjadilah kerajaan Melayu Islamnya yang menyebabkan hutang negara sekarang ni 1.5 trilion. Yang mana jana wibawa untuk kaum Melayu dan Bumi Putra tidak juga sampai keseluruhannya kepada sesiapa-siapa pun. Dapat kepada kroni dan juga mereka-mereka yang rapat dengan ahli-ahli politik yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri. Tak ada manfaat sama sekali. Jadi hari ini nak menceritakan isu kaum dan agama ni, Habib kena kembali. Sebagai ahli politik muda, kalau ini sikap pimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional, hanya nak menceritakan isu kaum Melayu dan juga Islam, maka mereka ini tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dalam menjadi pemimpin negara ini, kita kena adil melihat seluruh kaum yang ada di negara ini untuk kita membangunkan negara ini bersama. Bukan negara ini milik satu kaum, negara ini dah milik bersama ni. Malaysia ini terbentuk seperti mana yang saya selalu ulas adalah daripada hasil MA 63. Jadi Habib yang baru belajar, pergi belajar balik sejarah MA 63, jangan kamu untuk mengunggah saja benda-benda yang bermain dengan sentimen kaum dan agama. Politik dia tak ke mana. Awal-awal jadi anak muda melompat sana melompat sini. Mencari kekayaan dengan politik. Itu bukan satu ahli politik yang baik. Kalau kita anak muda melakukan kerja yang macam tu, orang tidak menghormati. Apakah rakyat Malaysia hormat Habib ni? Orang tak kenal Habib Bahardin ni. Saya kerana saya orang PKR, saya kenal lah. Tapi saya tak ambil tahu sangat kerana mereka-mereka yang muda seperti Habib ni dulu, mereka ni berebut-rebut. Macam si Badut tu juga. Mereka berebut-rebut nak bertanding. Ada sebagian yang
dapat laluan, ada sebahagian yang berpaling tandah, ada sebahagian yang menjadi kaki ampu dalam politik. Ya dalam politik ini sebagai anak muda jangan jadi kaki ampu. Jadi itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. So saya harap kawan-kawan boleh paham. Dan saya juga lihat bahwa Afif ni tak memberi manfaat, tambah nilai pun dalam politik negara ini. Tanpa Afif ni pun negara ini akan bergerak ke depan. Tanpa Tun pun negara ini bergerak ke depan. Sekian, terima kasih.